subur melata daun sembilu, tajam durinya bagai disengat. Membaca itu jambatan ilmu menyuruh hidup sepanjang hayat. Yang berusaha Puan Hajar Fariza binti Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua penolong pengarah sektor, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, pengetua dan guru besar, guru-guru serta penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Program Bedah Buku pada hari ini menampilkan Ustaz Muhammad Hanizat bin Ismail, Guru Besar SK Putrajaya Presin 17-1. Untuk itu, dengan tidak membuang masa, saya mempersilakan Ustaz untuk berkongsi sebuah buku kegemaran beliau yang bertajuk Gelap Menuju Terang. Terima kasih Puan Moderator, Cikgu Artini, Yang Berusaha Puan Hajar Farizah binti Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua penolong pengarah sektor, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, pengetua dan guru besar, guru-guru dan semua penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas satu buku yang bertajuk Gelap Menuju Terang. Buku ini ditulis oleh seorang penulis muda bernama Zulaikha Adam. Zulaikha Adam merupakan seorang penulis yang mengabadikan kisah seorang pemuda bernama Faik yang cacat penglihatan. Walau bagaimanapun, Faik tidak menjadikan cacat penglihatan sebagai satu kekurangan pada diri beliau, tetapi menjadikan ianya sebagai satu inspirasi untuk meneruskan hidup dan seterusnya menempa kejayaan di mata dunia. Para hadirin sekalian, rupanya tanpa kita ketahui, orang yang buta ni dia ada dua sebenarnya. Yang pertama, orang yang buta sejak lahir. Yang kedua pula, orang yang buta selepas kelahiran. Bagi Faik, sebenarnya dia buta sejak lahir, sejak dilahirkan lagi. Orang yang buta sejak lahir, dia tidak dapat belajar sebagaimana orang yang sempurna. Sebagai contoh, satu ilmu yang paling mudah, macam orang yang buta sejak lahir ni, dia tak tahu nak bezakan antara satu-satu warna, sama ada merah, hijau, kuning, tak tahu beza. Dia tak tahu juga bagaimana bentuk sesuatu. Bulat tu macam mana, segi empat tu macam mana. Dan dia juga tak tahu nak melakukan sesuatu kalau tidak ditunjuk cara dengan betul. Sebagai seorang ibu bapa, sebagai contoh, kalau kita mempunyai anak yang sempurna, senang kita nak mengajar, bukan? Ya, betul Ustaz. Contoh, nak mengajar sikat rambut saja, mungkin dalam masa 2-3 minit pun dia dah faham. Betul. Betul kan? Puan Moderator? Ya, betul Ustaz. Kemudian, tapi bagi orang yang cacat seperti Faik, untuk belajar menyikat rambut saja pun mungkin memerlukan masa berjam-jam, atau mungkin berhari-hari, atau mungkin berminggu-minggu. Sebab dia tak tahu bagaimana bentuk rambut yang kemas, bentuk rambut yang segap, bentuk rambut yang sedap mata memandang. Apalagi bentuk rambut yang remaja sekarang menyisir rambut. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, Faik seperti kanak-kanak lain, orang lain pun meminati sesuatu. Contohnya bola sepak. Faik amat meminati bola sepak. Tetapi sebagai seorang yang buta sejak lahir, untuk bermain bola sepak seperti orang biasa merupakan satu perkara yang boleh dianggap hampir mustahil. Faik selalu mengikuti siaran langsung bola sepak.
Dia mendengar dengan begitu teliti apa yang diperkatakan oleh pengulas permainan tersebut. Kemudian beliau menggunakan imajinasinya untuk mengetahui bagaimana permainan bola sepaknya itu dimainkan. Dan akhirnya apabila Faik berada di padang bermain bersama rakan-rakannya, dia menggunakan imajinasinya tadi untuk bermain sebagaimana yang telah diperkatakan oleh pengulas sukan. Inilah sesuatu perkara yang begitu payah bagi orang kelainan upaya. Mereka tak tahu nak ke kanan, nak ke kiri, nak menendang, mana arah gol. Semuanya memerlukan panduan, tunjuk ajar oleh orang-orang yang hampir dengan mereka, terutama jurulatih mereka, guru-guru mereka. Sidang hadirin sekalian, panggilan atau gelaran apabila kita berjumpa dengan seseorang, tak kira tak orang tu sempurna atau orang tu orang kekurangan upaya seperti Faik, perlu kita gunakan dengan perkataan-perkataan yang tidak menyakitkan hati. Seperti Faik, kadang-kadang orang yang kelainan upaya seperti ini, kita selalu tengok masyarakat kita, terutama anak-anak kita lah, selalu memberikan gelaran-gelaran tertentu atau panggilan-panggilan tertentu yang akhirnya telah menyentuh hati mereka. Kita kena ingat, Allah jadikan manusia tu, setiap sesuatu tu ada kelebihan, ada kekurangan. Walaupun Faik insan yang tidak sempurna, dia ada kelebihannya. Mungkin darjat dia, iman dia, amalannya lebih baik dari kita. Kita tak tahu. Tapi kita sebagai orang yang Allah jadikan dengan secantik-cantik kejadian, sesempurna kejadian, kenapa tergamak? Kenapa kita sampai hati nak merendah-rendahkan martabat orang kelainan upaya dengan memberi gelaran, panggilan yang tidak sopan? Sebagai contoh, kita menggelar dia atau memanggil dia dengan panggilan, "Hei orang buta." Fikirkah kita apa perasaan mereka? Mereka tidak meminta untuk dilahirkan sedemikian. Tapi kita kena ingat, Allah melahirkan, menjadikan manusia itu atas apa sahaja bentuk, ada sebab. Mungkin Allah nak bagi dia ujian dan seterusnya menaikkan atau meninggikan martabatnya di syurga nanti. Ataupun orang ni dilahirkan untuk memberi ujian kepada orang sekeliling dia, kawan-kawan dia, ibu bapa dia. Kita tak tahu. Dan tanpa kita sedari, kadang-kadang kita ni membuat dosa yang tidak disengajakan, disebabkan tingkah laku kita yang tidak bersopan. Kita kena ingat, mungkin Faik dan rakan-rakannya Allah dah letak namanya dekat syurga. Tapi kita, apakah nasib kita kalau kita ni mempermain-mainkan orang yang kekurangan upaya seperti Faik dan rakan-rakannya? Sidang hadirin sekalian, pegangan hidup Faik simple sangat, tetapi kalau diamalkan pada diri kita, masyarakat kita, anak-anak murid kita, sebenarnya pegangan dia ni sangat baik. Faik kata, pegangan dia, kasihani diri sendiri sebelum meminta belas kasihan dari orang lain. Maksudnya, sebagai seorang manusia, sebelum kita meminta-minta, kita yang paling penting sekali perlu berusaha
semaksimum mungkin. Seperti Faik, dia tak suka meminta-minta. Dia tahu dia punya kekurangan, tetapi dia tak jadikan kekurangan dia tu untuk meminta belah ihsan daripada orang lain. Sebagai contoh, bila kita nak menjadikan Sekolah Kebangsaan Putrajaya PC171 ni sebagai satu sekolah yang paling baik, kita kena sentiasa bekerjasama, baik dari kalangan pentadbir, guru-guru maupun murid. Kerjasama yang erat, usaha yang bersungguh-sungguh ni adalah satu syarat untuk menempa satu kejayaan yang luar biasa, yang mungkin tak ada bagi sekolah lain. Itulah sebenarnya pegangan ataupun hati Faik. Dia tidak menjadikan kekurangan dia untuk mengalah apabila membuat sesuatu. Baginya, tiada istilah kalah sebelum sesuatu usaha itu dibuat secara maksimal. Sidang hadirin sekalian, kalau kita tengok dalam kehidupan seharian, pergerakan merupakan satu perkara yang kita selalu lakukan. Tetapi pergerakan bagi orang kelainan upaya yang tidak mampu melihat seperti Faik ada batasan. Seringkali kita lihat di mana-mana orang yang cacat penglihatan ni, sama ada mereka memakai tongkat ataupun memakai kacamata sebagai pelindung mata. Dalam perkara ini dapat saya simpulkan bahawa orang yang cacat penglihatan ni pergerakannya sangat-sangat terbatas dan perlukan bantuan dari masyarakat sekeliling. Untuk pergi satu tempat ke satu tempat, dia hanya berpandukan satu tongkat. Dan kalau kehilangan tongkat ni tadi, mungkin dia tidak boleh ke tandas sekalipun. Itulah kesusahan orang yang cacat penglihatan seperti Faik. Sebagai manusia, bila kita tengok cara orang yang cacat penglihatannya bergerak dengan begitu susah payah, kita sepatutnya tengok pada diri kita sendiri yang sempurna, yang boleh bergerak ke mana saja, boleh naik kenderaan, boleh berjalan, boleh berlari tanpa batasan. Tapi pernahkah kita bersyukur? Pernahkah kita berterima kasih? Kita tak ada kekurangan. Tapi orang seperti Faik, dia tak jadikan alasan kekurangan dia ni untuk meminta-minta belah ihsan orang untuk tolong dia bergerak ke sana ke sini. Bagi dia, belah ihsan hanya boleh diterjemahkan kepada amalan seseorang. Sebagai seorang manusia, kita kena ingat bahawa banyak nikmat Allah telah digunakan kepada kita. Saya teringat pada firman Allah yang bermaksud, maka nikmat Allah yang mana satukah yang telah kamu dustakan? Bagi saya, perkara ini betul-betul menginsafkan, kerana Allah memetik dalam surah Ar-Rahman ni sebanyak 34 kali. Maka nikmat Allah yang mana satukah yang kamu dustakan? Kita selalu lupa kita ni lengkap panca indera. Kita lupa berterima kasih dengan Allah. Malah untuk menjaga solat yang wajib pun sukar bagi kita. Bersyukurkah kita? Adakah kita ni seorang insan yang benar-benar mensyukuri segala nikmat Allah? Para hadirin sekalian, satu lagi isu bagi orang kelainan upaya seperti Faik, mencari teman, mencari rakan sangat-sangat sukar.
Apa lagi untuk bercinta? Kerana biasalah kan, manusia memandang kepada rupa, memandang kepada kecantikan, memandang kepada harta untuk berkawan. Bagi mereka, golongan orang-orang kaya ni hanyalah satu spesies yang mungkin asing bagi mereka untuk dijadikan teman, apalagi teman istimewa. Bagi Faik, sebenarnya bagi saya, dia lebih memerlukan orang yang sempurna supaya dia boleh bergerak ke mana dia suka, supaya dia dapat menjalani hidup dengan lebih sempurna, kerana ada orang yang sempurna di sisi ini. Kenapa kita sebagai masyarakat yang Allah kurniakan akal, Allah kurniakan pengetahuan, Allah kurniakan hati, tetapi tidak berhati perut terhadap orang seperti ini? Kita asingkan mereka kepada kawan-kawan mereka saja. Ingat firman Allah, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kamu ataupun harta kamu, tetapi Dia memandang hati kamu dan amal perbuatan kamu. Bagilah peluang kepada orang kurang upaya seperti Faik ni untuk berkawan dengan kita. Dan kalau boleh, saya menyeru kepada orang yang sempurna hatinya, terutama para wanita, boleh menerima orang seperti ini untuk menjadi teman hidupnya. Para hadirin sekalian, latar belakang pendidikan Faik, sebenarnya saya fikir Faik ni seperti kanak-kanak lain yang ada di Putrajaya. Kita di sini dilengkapi dengan fasiliti untuk orang-orang yang kelainan upaya, dengan adanya sekolah-sekolah yang memberi fokus pada kanak-kanak kurang upaya. Tapi untuk pengetahuan semua, Faik ni dari dia tahun 1 sehingga dia habis belajar di tingkatan 6, dia belajar di sekolah aliran biasa. Dia tidak seperti kanak-kanak di Putrajaya yang ada masuk sekolah pendidikan khas atau PPKI. Tapi Faik ni dia tidak luntur semangat. Walaupun sukar dia nak bercampur gaul dengan rakan-rakan dari aliran perdana, tetapi dia tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk dia tidak berjaya. Sebenarnya keputusan peperiksaan Faik ini pada awalnya di tahap sederhana sahaja. Malah PMR dan SPM yang diambil pun dia dapat keputusan sederhana. Tetapi selepas mendapat keputusan tersebut, dia seolah-olah mendapat satu semangat yang baharu. Dia tahu dia perlu buktikan kepada masyarakat orang yang tidak sempurna seperti dia pun boleh berjaya. Untuk itu, Faik dengan kerjasama guru-guru tingkatan 6 dia telah berusaha mencari bahan-bahan bacaan bagi orang yang cacat penglihatan dari buku-buku yang ada tulisan braille. Berkat kesabaran, keyakinan dan usaha yang bersungguh-sungguh, akhirnya Faik berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam STPM dan seterusnya melayakkan beliau untuk masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk pengetahuan, pihak UKM tidak menyediakan fasiliti khusus untuk orang kelainan upaya. Untuk itu, mereka mensyaratkan Faik untuk menanggung risiko sendiri sekiranya berlaku apa-apa kemalangan kepada beliau. Faik terpaksa bersetuju dengan syarat tersebut semata-mata untuk masuk dan belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia pada ketika itu.
untuk pengetahuan, pihak UKM tidak menyediakan fasiliti khusus untuk orang kelainan upaya. Untuk itu, mereka mensyaratkan Faik untuk menanggung risiko sendiri sekiranya berlaku apa-apa kemalangan kepada beliau. Faik terpaksa bersetuju dengan syarat tersebut semata-mata untuk masuk dan belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia pada ketika itu. Sidang hadirin sekalian, setelah habis belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, akhirnya Faik berjaya membuktikan bahawa hasil usaha yang gigih, orang yang cacat pun boleh berjaya. Faik merupakan seorang insan yang boleh dijadikan sumber inspirasi bukan sahaja kepada murid-murid kita, malah pada masyarakat kita. Malah Faik ni, untuk mengetahui semua, juga mendapat pujian dari Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri kerana inspirasi beliau telah diiktiraf di serata dunia. Pesanan Faik, jika kita ingin berjaya, ada beberapa perkara penting yang kita perlu amalkan. Yang pertama, berprasangka baik dengan takdir. Ingat, setiap takdir itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Terimalah takdir apa pun yang berlaku pada kita dengan membuka hati kita bahawa setiap perkara yang berlaku itu ada hikmahnya. Pesanan beliau yang kedua, sentiasa reda dan merasa cukup dengan apa yang diperolehi. Setiap insan tu ada rezeki dia masing-masing. Kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amalan-amalan bagi mensyukuri nikmat Allah, walau sekecil mana nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Yang ketiga, jangan selalu mengadu kepada manusia, tetapi mengadulah pada Allah jika kita mempunyai apa-apa jua kekurangan atau masalah. Seterusnya, no give up adalah satu pegangan yang diamalkan oleh Faik. Maksudnya, bila kita buat sesuatu, tak ada rasa nak give up, tak ada rasa nak menyerah. Kita kena berusaha keras supaya kita dapat melakukan perkara itu dengan sehabis baik. Seterusnya, Faik juga memesan supaya kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni, hikmahnya boleh membuka rezeki kepada kita. Dan selawat ni jugalah tanda kasih sayang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, jangan menghakimi orang lain. Apa-apa yang orang lain buat kepada kita, kita serahkan sahaja kepada Allah untuk membalasnya. Kita jangan menghakimi mereka. Setiap orang tu ada kelebihan, ada kekurangannya. Itulah pesanan dan kata-kata Faik sebagai insan yang istimewa dan untuk berjaya di dunia dan akhirat. Sidang hari ini sekalian, setelah kita dengar kupasan dari buku Gelap Menuju Terang tadi, maka kita dapat beberapa pengajaran dari inspirasi saudara Faik. Yang pertama, Allah jadikan manusia itu sebagai berbagai keadaan, dan setiap kejadian yang ada pada diri kita ada pengajaran dan ada hikmahnya. Yang kedua, kita sebagai manusia perlu menerima keadaan diri dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Bantulah orang yang memerlukan, terutama orang yang berkelainan upaya. Mungkin dengan bantuan kita itu tadi dapat meringankan sedikit penderitaan yang mereka alami. Seterusnya,
Jika kita berusaha bersungguh-sungguh, pasti ada jalan menuju kejayaan. Sesuatu kejayaan tidak akan datang bergolek, tetapi perlu diusahakan dengan gigi. Sebagai seorang murid sekolah, saya berpesan kepada anak-anak saya, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Seterusnya, kita sebagai orang yang sempurna mempunyai peranan yang tertentu kepada orang yang kurang upaya. Peranan kita adalah yang pertama menjaga hati mereka. Yang kedua membantu mereka sekadar yang kita mampu. Ingat pesan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kita atau harta kita, tetapi yang Allah pandang hanyalah hati kita dan amal perbuatan kita. Akhir sekali, kejayaan paling penting adalah bila kita berjaya menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dan taat perintah Allah, mengamalkan setiap suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Sebagai seorang manusia, kita kena ingat, sesungguhnya Allah tu tidak menjadikan manusia itu untuk berpoya-poya atau melakukan perkara sesuka hati, tetapi Allah jadikan kita, hidupkan kita di dunia ini hanyalah untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja pengajaran yang dapat diambil dari buku Gelap Menuju Terang ini. Seterusnya saya serahkan kepada moderator. Begitulah hebatnya kupasan daripada Ustaz Muhammad Hanizat tadi. Okay, Ustaz, setelah Ustaz baca buku ni dan dah khatamlah buku ni semua, agak-agak berapa ranking yang Ustaz beri buku ni bagi pendengar-pendengar di luar sana untuk memiliki buku ni? Hebat. Gelap menuju terang. Bagi saya, setelah saya baca, saya kupas, saya amati buku ni, saya boleh rankingkan dia 9/10. Dan saya sangat-sangat berharap para penonton yang mengikuti siaran ini dapat cuba memiliki dan cari buku ni. Sebab dia begitu banyak intipati yang baik dan pengajaran yang baik yang ada dalam buku. Di sini juga kita boleh jadikan buku ni sebagai satu inspirasi kepada murid-murid kita. Sebagaimana seruan Kementerian Pendidikan Malaysia di dalam sekolah sejahtera untuk mengamalkan 14 nilai. Inilah termasuk salah satu nilai yang paling penting yang ada dalam buku ni adalah nilai yang dipanggil sebagai empati. Empati ni perlu ada pada setiap orang. Sekiranya kita ni ada empati, ada rasa rendah diri, ada rasa ingin menolong, insya-Allah golongan-golongan seperti Faik ni tidak akan terabai lagi. Dan seterusnya kita boleh meningkatkan martabat mereka ini supaya boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kita. Jadi saya menyeru kepada semua, apa yang kita dapati dari buku ini dapat sama-sama kita amalkan, kita sampaikan, semoga ia mendapat rahmat dan keberkatan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita di masa depan. Sebagai penutup bicara buku kita pada hari ini, saya ingin memetik satu ungkapan yang diungkapkan oleh Ustaz tadi, yang juga telah diungkapkan oleh Faik, iaitu berprasangka baik dengan takdir, sentiasa reda dan berasa cukup dengan apa yang telah kita perolehi. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanizat kerana sudi mengisi slot bedah buku pada hari ini, dan juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Haja Fariza binti Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Timbalan-Timbalan Pengarah, Ketua Penolong Pengarah Sektor, Pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan juga kru-kru yang membuat rakaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.